Kemudian seterusnya, kata dia lagi, sekiranya diketahui ada najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat selepas selesai daripada 2 kali itu. Macam kita lama pula berulang-ulang 2 kali. Potong satu. Selepas selesai daripada solat, apa hukumnya? Baik. Dalam hal ini ada 2 pandangan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Qaul jadid maksudnya pendapat Imam Syafi'i yang baru ketika Imam Syafi'i berada di Mesir. Itu maksud qaul jadid. Wajib diqadha salat tersebut. Baik, kita semayang. Lepas kita semayang, tengok ada najis pula kat baju. Itu maksudnya. Kita dah lepas semayang, kita tahu ada najis. Pendapat Imam Syafi'i kata mesti qadha balik semayang tu. Pasal semayang tadi tidak sah. Semayang tadi hakikatnya tak sah dan kita dah tahu dah ada najis. Dan najis tu tidak dimaafkan. Sebagai contohlah kita jalan-jalan kan, bawa anak kita berjalan balik kampung. Jadi anak kita tak biasa balik kampung, jalan-jalan dia tengok kering. Apa ni bah kering ni? Inilah wahai anakku, kalau kau nak kenal, ini tahi lembu kering. Oh gitu, tak pernah tengok kat KL kata dia. Buat balik bah. Mana boleh buat balik, tahi lembu. Nak balik. Dah kita nak bising, buat balik. Ambil tahi lembu kering, bawa masuk dah baju. Okey baju tak sini. Jadi bila masuk waktu Zuhur, kita pun semayang. Allahu Akbar. Tahi lembu kering ni, dah ni. Dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Tahi lembu kering kan. Apa jadi? Okey, kalau mengikut pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat yang baru, qaul jadid, maka dia kena qadha balik sembahyang itu. Sementara qaul qadim, pendapat lama Imam Syafi'i semasa Imam Syafi'i berada di Baghdad, tidak wajib diqadha solat tersebut. Qaul ini, pendapat ini telah dipilih oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi tuan-tuan semua, jadi Imam Nawawi kata tak payah qadha pasal masa kita semayang tadi, kita dah anggap diri kita bersih. Tak ada apa, kita semayang, kemudian tiba-tiba ada. Masa kita semayang tadi sebenarnya kita dah yakin diri kita bersih, yang itulah dikira. Melainkan tengah-tengah semayang. Kalau tengah-tengah semayang kena berhentilah. Cuma saya nak bagi tahu satu, banyak tersilap. Bila kita berhenti, ada tahi lembu, kan? Jadi kita nak berhenti, jangan bagi salam. Apa berhenti? Berhenti ya. Tak payah tuan-tuan semua. Ada setengah dia bagi salam. Dia buat macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia berhenti. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana kita telah mempermain-mainkan ibadat. Kerana kita dah tak semayang, bila ada najis, semayang tak semayang lah, tak sah. Jadi berhenti macam mana? Berhenti gitu je lah, tak semayang. Tak payah kita bagi Assalamualaikum. Disebut dalam kitab Fathul Alam dengan jelas benda ini, bahawasanya tak boleh kita lakukan perkara itu. Jadi haram mempermainkan ibadat. Lepas ni ingat, sekiranya jatuh ke atas orang yang solat, najis yang kering, kemudian dicampakkan dengan segera, sah solatnya. Baik, tengah-tengah kita semayang, duduk semayang ni, tiba-tiba jatuh tahi cicak di kipas. Kipas pusing-pusing, jatuh situ tahi cicak. Tapi tahi cicak tu kering. Jadi bila dia kering, dia tak melekatlah pada baju. Jadi kita pun kuis, boleh teruskan semayang. Tapi tengah-tengah semayang, cicak berak, basah. Jadi kita pun kuis. Kita buang. Tapi basah dia tu ada. Boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal dah ada najis. Dan najis itu besar, tidak dimaafkan. Okey, selesai. Solat di tempat yang ada najis dengan tidak bersentuh pada badan atau pakaian dihukumkan dengan sah. Macam tadilah. Sah semayang di tempat yang ada najis tak bersentuh. Okey, selesai. Kemudian perkara yang ketiga kita akan habiskan. Wajib menutup aurat walaupun ketika solat di tempat yang gelap gelita.
Walaupun semayang tu seorang dalam gelap, dalam bilik, kita kena tutup aurat juga. Bukan kata kita semayang seorang dalam bilik, tak ada orang nampak, kita kata tak apalah kot semayang. Pasal apa? Tak ada orang pun dalam bilik ni, gelap pula tu. Tutup lampu semua, gelap, tak nampak apa. Dia pun tak tutup aurat. Semayang pakai seluar pendek. Allahu Akbar. Dan gelap, semayang. Tak boleh walaupun gelap. Syarat pakaian yang menutup aurat ialah kain yang tebal. Kain tu tebal. Tebal tu maksud macam mana? Maksud tebal yang tidak dapat menunjukkan warna kulit. Makruh memakai pakaian ketat dalam solat. Dalam solat kalau kita pakai pakaian ketat, semayang tu sah. Tapi makruh. Tetapi kalau di sana, misal kata orang perempuan, ada di sana orang laki-laki, kalau ketat sangat, dia jadi macam pembalut naka dan seksi dan sebagainya, maka haram. Tapi nisbah pada solat, makruh saja. Baik. Jadi kita dilarang memakai pakaian yang nipis. Baik tuan-tuan semua. Maksud nipis macam mana? Nipis ni dia nampak warna kulit. Dia nampak warna kulit. Contohnya, ni kan. Kain saya ni nipis. Sekarang ni perempuan tengok. Tuan-tuan dan perempuan tengok. Nampak tak warna kulit? Nampak tak warna kulit saya sekarang ni? Di belakang ni. Yang ni. Nampak kan? Jadi kalau saya buat kain macam ni, kan? Saya semayang pakai kain macam ni, jadi cik imam pula. Kan? Pakai kain macam ni, sah tak semayang? Sah ke tak? Tak sah lah. Pasal apa? Pasal nampak warna kulit. Dan orang panggil sakit otak lah kan. Apa nipis sangat. Sama juga dengan kita pakai stokin pergi ihram. Beli stokin yang tebal bagi orang perempuan. Jangan stokin yang nipis yang nampak kulit dalam. Itu tak sah tutup aurat. Baik. Seterusnya, itu maksud mesti tutup warna kulit. Jadi, aurat wajib ditutup. Satu lagi. Warna kulit ni, sekiranya tuan-tuan semua tak ada baju. Contohnya jatuh kapal terbang, habis baju terkoyak rabak. Nak semayang tak ada baju. Macam mana nak semayang? Boleh ambil lumpur. Ambil lumpur. Lumurkan di badan. Pastikan lumur di semua bahagian. Tak nampak warna kulit. Walaupun nampak bentuk badan, semayang sah. Tapi kata Datuk Ismail Kamus, Tok Guru kita, dia kata jangan semayang tengah hujan. Itu yang diajarkan saya kan. Kenapa tak tahulah. Jadi tuan-tuan semua, lumurkan lumpur, tak apa, semayang. Boleh semayang berjemaah ke? Boleh. Dalam ensiklopedia solat yang diterbitkan oleh Telaga Biru, dia tunjuk cara macam mana semayang kalau semua tu pakai tanah. Dengan syarat, biasanya kalau kita semayang biasa, sunat kita tengok tempat sujud. Tapi kalau semayang lumpur ni, kita tengok ke atas. Gitu, bismillahirrahmanirrahim. Pasal dia tengok pak sujud ni payah sikit lah. Amboi. Baik, tengok ke atas. Okay, insyaAllah. Aurat wajib ditutup di bahagian atas dan tepi. Tidak wajib menutup bahagian bawah. Harus memakai kain sarung ketika solat. Harus di sini maksudnya boleh. Itu harus, hukum yang kelima, harus. Bukan kata mesti. Harus tu dengan makna hukum. Pasal kalau kita bercakap dengan bahasa Melayu, harus, mesti. Harus yang ini boleh memakai kain sarung ketika solat. Walaupun kelihatan aurat di bahagian bawah kerana ia tidak wajib ditutup. Baik, tuan-tuan semua, aurat ini wajib ditutup di bahagian atas, ni atas, dan juga di bahagian bawah. Bahagian bawah tepi. Bahagian bawah tidak wajib menutup aurat. Maksud bahagian bawah macam mana? Baik. Biasanya dalam masyarakat Melayu kita pakai kain sarung ataupun jubah. Jubah dalam dia pakai kain sarung. Jadi di bawah itu berlubang. Bawah tu berlubang. Jadi adakah wajib ditutup bahagian bawah itu? Tidak wajib di bahagian bawah. Yang wajibnya bahagian atas
dan bahagian tepi. Bahagian tepi. Jadi maknanya sekiranya kita sembahyang di masjid 2 tingkat. Masjid itu 2 tingkat. Di bahagian bawah 1 tingkat, bahagian atas 1 tingkat. Tetapi lantai dia cermin. Jadi dan orang di atas pakai kain sarung. Jadi kalau kita tengok ke atas, nampak. Adakah orang di atas sah sembahyangnya? Sah. Pasal yang nampak tu bahagian bawah. Yang wajib ditutup ialah bahagian atas. Bahagian atas ni macam mana tuan-tuan semua? Baik, gini. Okey. Sekarang ni baju ni terbuka. Butang ni kan buka. Seluar di dalam kita pakai di bawah pusat. Bawah pusat. Betul? Banyak. Bila kita rokok, kita berdiri ni okey, aurat okey, tak masalah. Bila kita rokok, dia nampak aurat daripada bawah. Tak ada orang tengok, Ustaz. Bukan masalah orang tengok atau tidak orang tengok, masalah nampak aurat daripada bahagian bawah, bahagian ni, celah ni. Ini yang banyak dicuai. Berlaku kecuaian dalam masyarakat kita, anak-anak kita begitu. Dia pakai seluar bawah. Yalah, budak sekarang pakai seluar bawah pusat. Dulu-dulu dia pakai seluar atas pusat. Orang dulu-dulu. Kalau cikgu saya dulu lagi ni, sini pakai seluar. Jadi orang lama dia pakai seluar tinggi. Tak ada masalah. Sekarang dia pakai bawah. Bila dia rukuk, dia nampak di bahagian celah ini. Di zaman Nabi SAW, Nabi suruh pakai kain di tengah. Kerana ada sahabat Nabi yang pakai pakai jubah selai je. Tuan-tuan semua, orang di zaman Nabi ni miskin, susah tuan-tuan semua. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi yang pakai jubah sehelai. Jubah saja je tuan-tuan semua. Jubah sehelai bermaksud jubah daripada atas ke bawah, dalam tak ada apa. Bila nak semayang, Nabi SAW suruh ikat kat tengah. Ikat. Okey. Gitu. Allah. Macam Asia ni tapi ada rakaman pula. Tak apalah. Ini untuk ilmu, tak apalah tuan-tuan, saya beraksi sekejap. Jadi bila tutup di atas ni, bermakna apabila dia terbuka di atas pun, bila dia tidak melepasi kawasan bawah pusat. Jadi kerana itu Nabi suruh ikat pinggang ataupun dibutangkan di bahagian atas. Itu cara dia. Jadi aurat itu di bahagian atas dan tepi. Tepi macam mana tepi? Atas, okey, jelas. Di bahagian atas ni. Tepi ialah sekiranya kita ni isap okok lah. Tapi jangan isap lah tuan-tuan semua. Pasal isap okok ni haram. Mengikut fatwa negeri Selangor. Tuan-tuan orang Selangor kan. Jadi tuan-tuan semua, dia ada isap okok gudang garam. Gudang garam ni dia meletup kuat. Pupuk dia kena kain sarung dia. Berlubang. Jadi bila berlubang, bila dia semayang, lubang tu ada tepi ni. Tu bahagian tepi. Maka semayang tu tidak sah. Yang bawah tak ada apa. Jadi selalu orang tanya, kenapa Ustaz ya, saya tengok orang semayang pakai kain sarung, bila sujud tambah-tambah yang badan berisi sikit, nampak tu sampai ke bawah tu, sampai ke tiang tu, kata dia. Tak apa. Cuma eloklah pakai seluar, lebih menutup. Tapi dari segi nisbah semayang, sah. Tu dia. Okey, jelas. Seterusnya, tuan-tuan semua, aurat lelaki dalam solat ialah di antara pusat dan lutut. Sementara aurat perempuan ialah keseluruhan badannya, melainkan muka dan 2 daun tangan. Daun tangan tu saya nak cari kalimah yang sesuai, tak jumpa. Jadi saya gunalah kalimah kitab lama. Daun tangan ini. Saya nak guna pergelangan tangan, takut tuan-tuan duk faham sini saja. Ni pergelangan ni sini saja, ini bukan pergelangan. Jadi saya guna kalimah daun, ni daun lah, kan macam daun. Kalau saya guna tapak tangan, tak betul. Pasal tapak bawah ni je. Yang ni bukan tapak. Jadi nak guna tapak dan belakang tangan. Panjang pula. Istilah daun tangan lah. Jadi saya boleh terangkan. Jadi tuan-tuan catatlah di situ. Lukis ke gambar jari kan. Depan, belakang. Yang penting daun tu mana di sini. Baik, kalau tuan-tuan semayang pakai
Ni orang panggil apa ni? Pakai biasalah, tak pakai telekung. Pakai tudung biasa dan tuan-tuan tarik ke dagu sikit. Kemudian pakai apa orang panggil lengan ni? Stongan. Ha? Stoking tangan. Short form dia stongan lah. Jadi saya tak nampak lah. Ni kan buku ni. Saya nak tanya, buku ni di bahagian bawah ke bahagian atas? Orang perempuan kena tahu ni, orang lelaki tak apa. Dia bukan orang. Buku ni, buku kita ni. Ya. Buku yang tak boleh nak dibaca ni. Ni bahagian atas ke bahagian bawah? Bahagian atas. Pasal pergelangan tangan di bawah ni, bahagian bawah. Yang boleh kita potong. Kalau potong, terputus terus. Bawah tu kira bukan aurat. Buku ini masuk kena tutup. Jadi kalau kita pakai sarung tangan tadi, pakainya di atas begitu, itu nampak sebahagian. Mesti kena tutup buku tu. Start daripada bawah buku. Itu. Boleh tapi kena jaga elok-elok. Kalau yang pakai telekung tu biasanya dia duduk dalam tu dah tak ada masalah. Okey.